الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسوله صلاة والسلام تدبير قلة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada hadis yang ke-14, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perasaan ketiadaan sahabatnya dan bertanya tentang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajul من إخوانه 3 أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له فإن كان شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ketiadaan salah seorang daripada kalangan sahabatnya selama 3 hari, baginda akan bertanya tentangnya. Sekiranya dia tiada di situ, Nabi akan mendoakannya. Sekiranya dia ada di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menziarahinya. Dan sekiranya dia sakit, Nabi akan mengunjunginya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya hal keadaan para ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hal-hal keadaan para ashabah yang mereka itu
tidak hadir ke masjid Nabi ataupun majlis Nabi sebanyak 3 hari berturut-turut. Bila 3 hari seorang sahabat itu tidak hadir, Nabi SAW akan tanya, mana fulan, mana orang ini, dia pergi mana, kenapa dia? Allah SWT. Hadis ini menunjukkan para sahabat Nabi SAW, mereka adalah generasi yang sangat kuat semangat. Allah SWT hadir majlis-majlis bersama dengan Nabi SAW, menuntut ilmu, berzikir, salat bersama dengan Nabi SAW. Ini kesungguhan yang perlu ada pada zaman kita. Itu kesungguhan dalam menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, kesungguhan dalam kita pergi menuntut ilmu, kerana sebaik-baik generasi itu generasi sahabat Nabi SAW. Mereka itu orang yang Allahumma salli Muhammad bersungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh dalam suhbah. Nama mereka pun sahabat, mereka suhbah bersama-sama dengan Nabi SAW, melihat akhlak Nabi, mendengar ilmu daripada Nabi, mengambil tarbiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah umat Islam di zaman kita semuanya bersungguh untuk hadir ke majlis ilmu, ke majlis zikir, mengaji ilmu, sama ada online ke hadir ke, kalau sesungguh kita semua menuntut ilmu, Allah suhbah dengan para ulama, para salihin, mengambil ilmu dari mereka yang ada sanad sampai Rasulullah SAW, mengambil tarbiyah, didikan, bimbingan daripada para murabbi ataupun guru, maka kita akan lihat generasi kita akan jadi generasi yang terbaik. Tetapi kita masih lagi lihat Allahumma salli Muhammad, semangat dalam menuntut ilmu di kalangan kita masih lagi di tahap yang rendah, dan perlu kita tingkatkan lagi. Kita perlu ajak kawan-kawan kita, kita perlu peringatkan keluarga kita, kita perlu peringatkan orang yang lain yang tidak hadir ke majlis ilmu, yang tidak tahu tentang majlis ilmu, tidak tahu tentang pengajian ilmu. Kita perlu dakwah, perlu mengajak, sehingga kita nak kebanyakan umat Islam yang ada, mereka bersungguh dalam mencari ilmu. Zaman kita, kalau majlis ilmu mungkin online lah, mungkin orang akan tengok mungkin 7,000, mungkin 10,000, mungkin 1,000, mungkin 100. Tetapi kalau isu-isu panas tentang fitnah kepada seorang, kita akan tengok, orang akan ikuti selama masa banyak 20,000, 30,000, 40,000, masya-Allah. Kalau ilmu, nak mendekatkan diri pada Allah, bersihkan jiwa, nak mengenali diri, nak mengenali Allah, ini kurang sikit. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti. Sebab itu pentingnya dakwah dan penting kita mengajak, teruskan doa. Dan kita tidak boleh putus asa. Kalau kita ajak kawan kita mengaji, kawan kita tak mau, dia kata nantilah, kerja banyaklah, jangan putus asa, ajak lagi. Dengan penuh akhlak, kelembutan, dengan doa, dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ajak. Penting kita mengajak kawan-kawan kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, hadir ke majlis-majlis, kerana bila kawan kita datang belajar ilmu, mengenal agama Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang paling Nabi suka sekali. Allah Muhammad. Nabi sangat suka ashabah menghadiri majlis ilmu, majlis bersama dengan Nabi Muhammad, sehingga kalau sahabat tidak hadir 3 hari berturut-turut, Nabi tanya terus, mana dia? Mengambil berat Nabi SAW tentang orang yang hadir dalam majlis ilmu. Macam itulah kalau kita hadir majlis ilmu, majlis-majlis Allah Muhammad yang mengenalkan kita pada agama, pada Allah, pada Rasul, itu menggembirakan hati Nabi SAW. Akan menyebabkan Nabi SAW ridha pada kita, cinta pada kita. Kerana Nabi SAW suka umat ini menjadi umat ilmu. Kerana memang Allah jadikan umat ini adalah umat ilmu. Allah SWT. Kita adalah umat ilmu. Kerana Nabi kita Nabi ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Innama bu'ithu mu'allima. Hanya sahaja aku diutuskan mu'allima, untuk ajarkan ilmu. Dan kita adalah umat ilmu. Umat yang Nabi tekankan tentang kelebihan ilmu, tentang majlis ilmu, tentang pentingnya ilmu, wajibnya dalam bentuk ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas tiap-tiap muslim, termasuk muslimat.
orang lelaki atau orang perempuan, dari kalangan orang Muslim. Allahumma salli alaihi. Ini pentingnya ilmu. Jadi Nabi SAW, jadi kalau kita mengajak orang kepada ilmu, kita buat majlis ilmu, kita dakwah, kita panggil orang, kita share ilmu, kita peringatkan kawan-kawan kita tentang majlis ilmu, akan menyebabkan pandangan ridha Nabi SAW, pandangan Allah, pandangan ridha Allah pada kita semua. Dan ini paling penting. Bahkan majlis ilmu, menuntut ilmu, mengambil tarbiyah, ini adalah kunci kejayaan, kunci perubahan, kebahagiaan dalam hidup kita. Kunci untuk kita mendapat nikmat yang hakiki, nikmat yang kekal selama-lama, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu lah kita akan mengenal Allah. Dengan ilmu akan sah ibadah kita. Dengan ilmu akan semakin baik hati kita. Dengan ilmu akan semakin kita mengenal aib-aib kita. Dan semakin kita mengenali, semakin kita menyedari dan mengenali hak-hak dan juga kemuliaan sesama kita. Kita akan sering menghormati dan sebagainya. Dan semua itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey. Itu majlis ilmu. Jadi Nabi SAW, akhlak Rasulullah, dan Nabi tengok ada sahabat yang tak datang 3 hari berturut-turut, Nabi akan tanya. Sekiranya dia tiada di situ, dan sahabat ni juga adalah generasi yang tidak mahu lepas peluang untuk hadir majlis Nabi SAW. Kerana menghadiri majlis Nabi itu paling nikmat sekali. Dia kalau lah satu majlis itu yang dibangunkan oleh seorang ulama, yang dia mengambil ilmu dan juga cara mengadakan majlis itu daripada gurunya yang sebelum, gurunya mengambil pada gurunya sampailah Nabi Muhammad SAW, itu bersanad, maka kita akan rasa majlis itu nikmat. Allah selamat. Tetapi syaratnya yang hadir dan juga yang mengajarkan ilmu, yang mengadakan majlis itu mestilah betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ridha Rasulullah SAW. Orang yang macam ini, yang ada sanad sampai Rasulullah, yang dia belajar, dia mengambil cara untuk mengadakan majlis daripada gurunya, gurunya mengambil daripada gurunya sampai Rasulullah SAW. Kita hadir majlis dia, kita akan rasa nikmat. Sama ada online ataupun secara langsung, rasa nikmat. Kerana para ashabah duduk majlis Nabi Muhammad, mereka merasakan nikmat, kebahagiaan, ketenangan. Majlis Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan penghormatan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan tawaduk, penuh dengan ridha, penuh dengan sabar, penuh dengan kebahagiaan. Itu majlis Nabi SAW. Jadi siapa yang hadir majlis ilmu, majlis zikir, yang ada sanad majlis itu sampailah Rasulullah, dia hadir pula kerana Allah, mengharapkan ridha Allah, dia akan rasa satu nikmat, sehingga menyebabkan hati dia dah tak mau tinggal majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat. Kenapa? Allah SWT Muhammad, seperti mana kata Al-Habib Umar atau Imam Haddad mengatakan, Allah SWT Muhammad, dalam majlis ilmu ni ada satu nikmat, ada satu anugerah Allah yang tidak ada dalam ibadat-ibadat yang lain. Tidak ada dalam salat, tidak ada dalam zakat, tidak ada dalam puasa, tidak ada dalam umrah, tidak ada dalam haji. Majlis ilmu, ada satu kurniaan khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat merasakan, yang dapat anugerah ini adalah orang istiqamah hadir majlis, dan orang yang betul-betul hadir mengharapkan ridha Allah, siddiq dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa sesuatu dalam majlis ilmu. Allah Muhammad. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat bersungguh-sungguh hadir majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu Nabi Muhammad, majlis zikir bersama dengan Nabi Muhammad, solat bersama dengan Nabi Muhammad. Apa sahaja majlis bersama dengan Nabi Muhammad, itulah yang paling nikmat. Itulah yang paling membahagiakan. Bahkan itulah yang paling utama di hati para ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah bila hadir majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini hadir, betul balik. Bila balik rindu, tak sabar-sabar nak tunggu esok, nak hadir lagi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hadir majlis seterusnya. Kenapa? Kerana mereka telah merasakan nikmatnya berada dan duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya berada dalam majlis yang penuh dengan rahmat, yang turun para malaikat, yang dalam itu adanya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah SWT. Jadi sekiranya para sahabat tak datang 3 hari itu pelik. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh hadir nak jumpa Nabi, nak dengar ilmu bila Nabi SAW. Tapi bila ada waktu mereka tak mai, 3 hari pula tu Nabi akan tanya terus. Kerana ini
something wrong. Allah SWT. Sekiranya dia itu as-sahabah tiada di situ, Nabi akan mendoakannya. Contoh Allah SWT dalam majlis Nabi tengok. Dan ini juga dalil menunjukkan Nabi SAW punya akhlak. Nabi sangat menghargai semua sahabatnya. Tidak ada seorang pun yang Nabi pandang rendah dan juga pandang tak penting. Semua sahabat Nabi SAW, daripada sebesar-besar sahabat sampai kedudukan yang kecil, yang besar, sangatlah yang maksudnya yang mungkin kecil, mungkin umurnya kecil, mungkin jauh pada Nabi. Semua yang Nabi peduli, semua yang Nabi sayangi, semua yang Nabi hargai. Sehingga kan Nabi kenal semua yang hadir majlis Nabi SAW. Padahal yang hadir majlis Nabi SAW itu ramai orang, ribuan orang. Tapi setiap orang Nabi kenal. Setiap orang Nabi ambil berat. Setiap orang Nabi tahu latar belakang dia. Setiap orang Nabi kasih. Setiap orang Nabi cinta. Setiap orang Nabi hormati. Itu Nabi SAW. Satu ulama-ulama yang ikut akhlak Nabi SAW, mereka akan mengambil berat tentang orang yang hadir majlis mereka. Bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat akan ambil berat. Mana fulan? Mana fulan? Mana fulan? Kalau di dunia, dia tanya untuk dia nak ajak orang tu kepada kebaikan kepada Allah, untuk hadir majlis. Di akhirat ditanya juga untuk apa? Untuk dia bagi syafaat untuk masukkan ke dalam syurga Allah SWT. Okay, ya? Jadi ini akhlak Nabi SAW, sangat ambil berat tentang sahabat. Kenal sahabat, hormati, hargai sahabat-sahabatnya. Nabi tanya Allah SWT, mana fulan? Mana nama sekian-sekian yang selalu hadir? Kenapa dia tidak hadir? 3 hari dah tak nampak. Waktu tu sahabat Nabi akan jawab, wahai Rasulullah, dia tidak ada di Madinah. Dia keluar, wahai Rasulullah. Allah SWT, dia keluar. Dia keluar. Ini mungkin dia musafir, mungkin dia ziarah mana-mana tempat. Tak hadirlah 3 hari. Apa Nabi buat? Fa in kana ghaiban da'alahu. Nabi doakan dia. Nabi angkat tangan, ya Allah, selamatkanlah perjalanan dia, ya Allah, mudahkan urusan dia, ya Allah, Engkau bagilah kebaikan pada musafir dia, pada itu Nabi SAW. Allah SWT. Walaupun sahabat tidak ada di depan mata, tapi Nabi masih lagi ambil berat nak doakan keselamatan dia di sana. Itu Nabi SAW. Waktu kita tirulah sunnah Nabi, akhlak Nabi. Sunnah kita mendoakan orang ataupun mendoakan sahabat ataupun kawan-kawan kita yang mereka itu Allah SWT Muhammad pergi musafir ataupun tidak hadir ke majlis. Contoh orang kata, Ustaz, dia ni tak boleh mai, 3 hari dia tak boleh mai, ataupun 2 hari tak boleh mai. Di mana? Oh, dia ni pergi KL, dia ni pergi Negeri Sembilan, dia ni pergi Kelantan. Kita buat apa? Akhlak Nabi SAW kita doakan, semoga perjalanan itu selamat, pergi dan balik. Macam tu akhlak. Jangan kita dengar, diam saja. Diam. Akhlak Nabi, dengar sahabat musafir, dengar sahabat tidak ada di Madinah, keluar pada bumi Madinah, tak dapat hadir majlis Nabi, tak dapat bersama dengan Nabi, Nabi doakan kebaikan, doakan keselamatan. Itu itu akhlak Nabi SAW. Seterusnya, wa in kana syahidan zarahu, sekiranya dia ada, Allah SWT, Nabi akan menziarahinya. Nabi tanya, mana nama sekian-sekian? Mana dia? Nabi tak nampak 3 hari. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, Allah SWT, wahai Rasulullah, dia, Allah SWT, ada wahai Rasulullah, dia ada di Madinah, kami nampak dia, tapi tak tahu kenapa dia tak hadir 3 hari. Allah SWT. Macam kita lah, ustaz kita tanya, mana dia tu? Nampak tak? Nampak duk main kat jalan, duk pergi kedai apa semua, duk pergi minum kedai, duk pergi minum ayak apa semua, nampak. Tapi tak main. Nampak tak? Hari tu main tiap hari, ni 3 hari tak main, duk pergi tang lain pula. Apa Nabi akan buat? Nabi ziarah. Bila 3 hari tak main, Nabi tanya, mana? Orang kata, wahai Rasulullah, dia ada, kami nampak dia. Dia duduk kat ni, duduk kat Madinah, ada, tak pergi mana pun. Dan tak nampak sakit pun, tapi duduk ada. Cuma tak hadir majlis 3 hari berturut-turut. Nabi tanya. Apa Nabi akan buat? Nabi ziarah dia. Nabi nak tanya dia, apa masalah kamu? Apa hajat kamu? Apa keperluan kamu? Adakah problem yang menyebabkan kamu tidak dapat hadir? Tunaikan hajat kamu, selesaikan masalah kamu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat terima saja ziarah Nabi SAW. Kalau kita, ustaz kita tanya 3 hari tak mai, dia nak pergi ziarah, lari terus. Oh tak boleh saya darjah. Oh tak boleh saya ni, saya tak berani. Ya. Sekiranya dia ada di situ, Nabi akan menziarahi ziarah. Tanya khabar dia, Nabi SAW.
Dan sekiranya dia sakit, wa in kana maridan adah. Nabi tanya sahabat, mana sahabat kita nama sekian-sekian, 3 hari dah tak main, tak nampak dia. Ashabah bila tahu hal keadaan sahabat dia yang lain, mengatakan, wahai Rasulullah, dia sakit, wahai Rasulullah, dia sakit. Apa Nabi akan buat? Nabi akan segera mengunjungi dia, segera ziarah dia. Tengok macam keadaan Nabi nak doa. Nabi nak tengok apa sakit dia, kok Nabi boleh bagi ubat pada dia untuk dia sembuh. Allah Muhammad. Itu Nabi SAW. Itu akhlak. Nabi bukan setakat hargai, mengambil berat, sayang, cinta Allah Muhammad, bergaul dengan baik kepada para sahabat yang hadir majlis Nabi. Bahkan yang tak hadir pun Nabi buat baik juga. Nabi doakan. Kalau Nabi tak boleh jumpa, yang Nabi boleh jumpa, Nabi ziarah, Nabi tanya hal keadaan. Yang sakit Nabi ziarah dia untuk doakan, untuk bagi ubat lah apa semua. Itu Nabi SAW. Itu akhlak. Mengambil berat sungguh-sungguh pada para ashabah Nabi SAW. So itu para sahabat bila wafat Nabi SAW, semuanya menangis, semuanya sedih. Kenapa? Masing-masing merasakan Nabi sangat sayang pada dia. Nabi sangat mengambil berat tentang dia. Masing-masing sahabat merasakan kehilangan yang sangat besar. Bahkan mereka sahabat merasakan Nabi Muhammad sayang pada mereka lebih pada ibu dan ayah mereka sayang mereka. Lebih pada isteri suami mereka sayang mereka. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata ulama, wahai umat, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sayang, cinta kepada kamu lebih daripada ibu dan ayah kamu sayang dan cinta kepada kamu. Allah SWT Muhammad. Ibu dan ayah kita sayang terang mana pun, Allah SWT, dia bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal, bagi pergi mengaji sekolah. Itu sayang mak ayah. Kalau kita sakit, kita demam, dia beli ubat, picit-picit kepala kita. Itu mak ayah kita. Tapi di akhirat, Allah SWT, bila kita susah, pahala tak cukup, jumpa mak ayah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ayat Quran. Tapi akhirat pi jumpa mak kita, ayah kita, kata, mak, cik ke adik ke abang ke tak cukup pahala Allah SWT. Itu tak pergi timbang lagi, pahala tak cukup, tak pergi kena azab, tak pergi kena dalam masuk neraka. Mak tolonglah sikit. Mak kan sayang adik, sayang anak mak ni. Mak dia kata apa? Nafsi, nafsi. Dan mak dia, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Mak dia lari pada dia. Mak dia kata apa? Masing-masing, aku pun tak berani bagi pahala aku, takut-takut aku bagi aku kurang, aku kena masuk neraka, hang masuk syurga. Aku tak sanggup dengan neraka. Masing-masing tak tahu, aku tak tahu. Lari. Pergi kat ayah. Ayah, kamu ayah saya, kamu ni tolonglah, tolonglah. Ayah kata, tak. Ya mayufirul mar'u min akhihi wa ummihi wa lari juga. Lari. Masing-masing sibuk dengan urusan diri dia, sibuk dengan keadaan dia, macam mana nanti dia akan ditimbang dia, macam mana nanti dia akan diadili oleh Allah. Masing-masing takut pada Allah. Lari. Tapi kawan kita lari. Allah SWT. Kalau ada seorang sayang kita pergi, dia tak akan lari, dia akan tolong kita sampai kita masuk syurga. Itu Nabi Muhammad SAW. Bila kita jumpa Nabi, kita minta tolong Nabi SAW, syafaat, Nabi kata apa? Analaha. Kita, walaupun kita bukan setakat kita jumpa mak ayah kita, kalau kita jumpa Nabi Adam sendiri pun, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, termasuk dia akan kata apa? Nafsi masing-masing. Tak ada. Kami pun takut pada Allah hari ni. Tak berani. Seorang saya kita jumpa dia tak akan kata tidak. Dia akan kata analaha. Akulah yang akan tolong kamu. Akulah. Itu Nabi SAW. Sebab tu kena ada hubungan dengan Nabi SAW sebelum kita meninggal dunia. Selawat, cinta, kasih, rindu, amalkan sunnah. Supaya nanti di akhirat kita kenal Nabi kenal kita. Supaya kita dekat dengan Nabi SAW. Supaya kita mudah untuk minta pertolongan syafaat Nabi SAW. Macam tu Okay, jadi kata ulama, wahai umat, Rasulullah cinta pada kamu lebih pada mak dan ayah kamu cinta kamu lagi. Mak kita, ayah kita banyak peduli tentang dunia kita, kecukupan dunia kita. Tapi Nabi Muhammad, dia peduli kecukupan dunia kita, dia peduli makan minum kita, dia peduli baik buruk kita, dia peduli akhlak kita, dia peduli ibadat kita, dia peduli hubungan kita dengan Allah, dia peduli akhirat kita, dia peduli kubur kita, dia peduli kita nak mati macam mana, dia peduli kita waktu nanti litian sirat, dia peduli kita waktu timbangan amal. Itu Nabi SAW. Dunia dia peduli kita ambil berat, akhirat pun sama. Dunia Nabi pesan jangan makan ni, kamu makan ni.
Kamu buat ini, jangan buat ini. Semua kebaikan. Semua Nabi nak kebaikan. Allah sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, itu manusia. Allah SWT. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat Allah SWT. Rasul itu dia merasa berat apa yang menimpa kamu. Apa yang menimpa kita, apa yang menyakitkan kita, Nabi akan merasakan berat. Dia nak kita lepas dari masalah, daripada apa yang menyakitkan kita. Harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum ni maksudnya apa? Sangat inginkan kebaikan pada diri kamu, wahai umat. Itu Allah sebut tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Wa bil mu'minina raufur rahim. Allah sallallahu dengan orang mukmin tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat belas dan sangat penyayang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dalil bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kasih pada para ashabah, sangat mengambil berat tentang para ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebut oleh Al-Imam Qadi Iyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat-sifatnya adalah ya'udul marid fi aqsal Madinah. Nabi ziarah sahabat Nabi yang sakit ni dipanggil apa? Aqsal Madinah maksudnya apa? Tempat yang jauh di Madinah. Allahumma salli ala Madinah, Nabi jalan. Contoh Nabi dengar ada seorang sahabat sakit. Orang sahabat sakit, oh sakit, Allahumma salli ala. Dan rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jauh. Jauh, ziarah juga. Sama ada Nabi jalan, naik kuda, naik unta, Nabi akan ziarah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Nabi akan ziarah. Allah SWT. Dengar saya sakit, ziarah tu. Ada satu ketika Allah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid. Habis solat, Nabi tanya tentang seorang sahabat. Nabi kata, mana dia selalu dia panggil apa, main majlis, main sembahyang. Sahabat kata, Rasulullah dia sakit. Waktu tu Nabi terus bangun, pas solat Nabi bangun terus, segera Nabi ke rumah dia ziarah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari Nabi dengar ada seorang sahabat sakit. Waktu tu Nabi di rumah, ada orang beritahu, Rasulullah sahabat kita ni sakit. Apa Nabi buat? Nabi ambil baju yang mana ada, Nabi pakai saja mana yang ada. Dan tak sempat Nabi nak pakai kasut, terus Nabi bergegas ke rumah dia. Kasut tak tengok, pergi terus. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah orang sakit ni adalah amalan yang sangat besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT Muhammad menziarahi orang sakit ini, dia adalah satu sunnah yang sangat besar. Dia termasuk termasuk perkara dia panggil apa? Termasuk akan dapat kelebihan menziarahi kaum muslimin. Dalam satu hadis Nabi SAW, saya tak ingat riwayat siapa, barang siapa yang menziarahi saudaranya, sama ada sakit ke sihat ke, pada waktu pagi, Allah akan utuskan bersama dengan dia tu 70,000 malaikat yang akan ikut dia, ziarah bersama dengan dia, akan doakan dia. Allah SWT. Sampailah pada waktu petang. Sebab ziarah sahabat dia waktu pagi, 70,000 malaikat Allah utuskan duduk bersama dengan dia sampai petang. Buat apa? Doa kat dia. Kelebihan ziarah kaum muslimin, ziarah sahabat kita. Bila ni payah nak ziarah, tak boleh orang halau. Covid dia tak balik. Okay, Covid. Okay ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad tu ziarah besar, ziarah. Dan Nabi SAW kata lagi, siapa yang ziarah pada waktu petang, orang yang ziarah pada waktu petang saudaranya, malaikat 70,000 akan bersama dengan dia, akan ikut dia, akan doakan dia sampailah pada pagi esok, malam sampai pagi esok, sampai fajar esok, doa. Ya Allah rahmati, ya Allah berkati, ya Allah. Itu ziarah, kelebihan ziarah. So itu para ulama yang ikut akhlak Nabi SAW, mereka suka ziarah. Ziarah ulama, ziarah salihin, ziarah orang tua-tua, ziarah orang sakit, ziarah. Kerana ziarah itu adalah akhlak Nabi SAW yang sangat agung. Itu Rasulullah SAW. Okay.
Dan adab ziarah tu kena ada juga. Dia kalau orang sakit, ada dua adab. Adab pertama, ziarah orang sakit, kita tak boleh duduk lama. Sebab orang sakit, kata ulama', dia perlukan rehat yang banyak. Yang kedua, dia ada benda yang dia nak buat. Nak cuci apa-apa kan, lagi macam tu kan. Yang duduk lama. Ada orang ziarah orang sakit, dia buat sembang panjang. Sembang tu sembang, tak bagus. Kadang tak selesa orang sakit. Yang itu yang pertama. Yang kedua, semua tiga. Yang kedua, dia banyaklah adab, kita ambil tiga saja. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, kita ziarah orang sakit tu jangan selalu. Yang kerap sangat. Contoh, orang tu sakit, jangan duduk pergi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Maksudnya pergi jarang-jarang tak apa. Jarang-jarang tak apa. Supaya dia selesa. Jangan hari ni kita pergi, esok kita pergi lagi. Dia tak, aku nak rehat, tak ada, ni nak jamai ya. Tak jangan nak minum kopi dengan kau kan. Aku pun tak larat ni. Contoh kan. Yang ketiga, adabnya, kalaulah permintaan pesakit tu sendiri. Dia kata apa? Hang kena mai tiap-tiap hari. Aku kalau ada hang, lebih aku semangat, lebih aku seronok. Aku lagi cepat sihat kalau sembang dengan hang. Adabnya apa? Kita kena pergi tiap-tiap hari. Kalau dia tak selesa, kita pergi tiap-tiap hari. Jangan pergi tiap-tiap hari. Kalau permintaan dia rida dan dia suka, menyebabkan dia lebih semangat, lebih kuat jiwa dia. Bila kita hadir ziarah dia, maka digalakkan kata ulama kita ziarah tiap hari. Tengok keadaan dia. Dia tak abang apa tu tak usah. Kalau kita hang esok mai lagi noh, aku tak ada hang ni, aku tak semangat noh. Esok kita ziarah sat 5 minit. Kata okey, 5 minit, yang khabar semua, esok pergi pula, lusa pergi pula. Macam tu Allah senang. Masa Ustaz Ramli Tok Wan dulu, dia sakit koma di hospital dulu. Ustaz Nikmat tu, Nikmat Yusof ni, dia orang kata ayah tiap-tiap hari ziarah. Kau rapat tu. Tu kau rapat sangat. So dia meninggal, Ustaz Nikmat lah yang imam kan. Dia rapat lah, Ustaz Nikmat, Ustaz Fadinur, Ustaz Ramli. Tu rapat tu. Okey ya. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad, itu akhlak ziarah, akhlak ziarah sama kita. Dan sunnah ni makin terpadamlah dalam masyarakat kita. Sunnah ziarah. Kenapa? Ada grup WhatsApp, ada Facebook, ada telefon. Kita bagus ada telefon ni. Dia adalah teknologi, guna saja. Guna. Kita ambil kesempatan untuk guna, untuk kebaikan, untuk dakwah. Tapi jangan dia menghancurkan sunnah dan dia mengubah terus kehidupan kita, jangan. Itu salah. Contoh, kita digalakkan ziarah sama kita. Musim tak Covid ataupun tak dilarang ziarah lah. Allah SWT, tak ada compound dan sebagainya lah kalau kita ziarah. Kalau boleh ziarah saja. Okey ya. Jadi kita boleh tengok adik-beradik sendiri pada waktu ini. Dulu zaman kita kecil, handphone ni tak ada lagi. Hampir setiap minggu ada saja sepupu kita mai, pak penakan kita mai ke rumah. Ada orang ayah kita ajak pergi rumah pak penakan ni, pergi rumah Tok Wan, pergi rumah itu, pergi rumah ini. Kalau dulu kalau nak sembang, nak tahu isu semasa, nak tahu hal-hal keadaan keluarga, dia tak ada handphone dulu. Dia kena pergi sembang dia apa? Macam mana keadaan kamu, macam mana keadaan kamu. Dan itu menyebabkan silaturahim makin kuat. Barakah makin banyak. Malaikat datang mendoakan kita. Bahkan bila kita pergi ziarah, orang main ziarah rumah kita, masuk orang itu bawa masuk barakah, rahmat, kerana bersama dengan malaikat. Bila keluar saja tetamu pada rumah kita, tetamu itu akan keluar sekali dengan dosa-dosa ahli rumah. Itu kelebihan dia. Orang ziarah kita, dalam rumah kita ni orang banyak dosa. Kita banyak dosa. Siapa ziarah rumah kita, dia keluar pada rumah kita, dia buat dosa. Kalau masuk buat dosa, dia keluar kita semua diampunkan dosa. Bukan ditanggung dosa kita, kalau itu tak usah ziarah. Kita pergi rumah dia, kita nak tanggung dosa dia pula terus. Maksudnya, dia keluar tu, Allah ampun semua dosa ahli rumah. Itu kelebihan ziarah sama kita. Dan yang main ziarah tu pula, Allah ampun dia juga. Dan Allah jadikan malaikat doakan dia. Itu kelebihan. Jadi kita boleh tengok bila zaman teknologi ni, ramai orang terpengaruh dengan cara baru yang ada di zaman ini, sampai mereka melupakan sunnah Nabi SAW. Mati sunnah Nabi SAW dalam masyarakat. Jangan sampai mati sunnah Nabi SAW. Hidupkan juga sunnah. Kadang-kadang meeting mesyuarat pun dah tak jumpa. Ini bukan zaman Covid, sebelum zaman Covid lagi. Kadang meeting dalam grup WhatsApp saja. Meeting video call saja. Padahal Nabi kata kalau kita duduk bersama kita,
Duduk, orang mukmin tu kalau berkumpul sama mereka, Allah akan ilhamkan ilham-ilham yang baik. Kita kalau mesyuarat meeting dalam online, ilham pun tak ada. Nak cakap, mood pun tak ada. Kadang buka tu tidur terus ya. Orang kata, ni ada. Ada. Lepas tu, selera habis. Lepas tu minum kopi, lepas tu tengok TV, lepas tu buat lain, buat kerja ni. Tu dia kata, ni nampak tak? Ada. Tu tutup dia punya tu ya lah. Dia panggil apa? Dia punya gemak tu ya lah. Allah, tu start sound tu ya. Allah. Tapi kalau kita duduk sama kita, dia serius. Dia kesungguhan. Datang malaikat. Di satu majlis yang Allah ridha, berkumpul kaum muslimin. Dan Allah akan ilhamkan ilham yang baik. Malaikat akan buat ilham. Waktu tu main idea macam-macam. Weh, kita buat ni. Weh, aku cadang ni. Bila mesyuarat guna ni memang pening. Memang tak semangat. Jadi, jangan teknologi ini menghancurkan sunnah Nabi SAW. Guna sebagai wasilah. Kemudahan waktu genting dan waktu-waktu yang tak dapat nak elakkan. Seperti mana zaman lah ni. Di zaman yang boleh kita jumpa, yang boleh kita bertemu, yang boleh kita berkumpul. Dan berkumpul itu yang terbaik. Berkumpul tu rahmat. Berkumpul tu akan datangkan barakah. Akan datangkan malaikat. Datangkan ilham. Macam tu Allah, saya kurang setuju kalau macam kita duduk masyarakat dalam website apa ni. Kadang dia nak bergaduh. Kerana kita tak faham kawan kita tulis apa. Kawan tu tulis biasa-biasa. Kita baca nak marah. Akhirnya kita kena marah. Kawan tu kata ni kita buat ni. Dia tahan cakap elok sikit. Apa? Dia kata aku cakap elok dah ni. Aku bukan marah. Aku tulis macam tu. Dia baca ikut perasaan dia. Bukan perasaan orang yang menulis. Dia kata apa dia ni baca. Apa dia tulis macam ni. Kita nak bincang lewat. Dia buat macam nak marah. Tak, dia kata aku tak marah. Akhirnya bergaduh. Dia tak elok. Dia nak bincang. Berjumpa. Allah SWT. Okey Tapi kalau kita tak boleh jumpa. Buatlah video call apa semua. Buatlah setakat yang mampu. Macam tu. Tapi jumpa berkumpul sama kaum muslimin itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada tu. Berkumpulnya kita semua kaum muslimin duduk bersama-sama mengaji, mesyuarat, berbincang, silaturahim, bersembang, itu terbaik sekali barakah. Penuh dengan barakah. Satu dulu adik-beradik kurang hasad sikit. Lah ni adik-beradik lagi banyak hasad, lagi banyak permusuhan. Kenapa? Tak jumpa sama mereka. Ulama di Hadramut mengatakan di antara sebab syaitan iblis akan membisikkan hasad dalam hati kita sama kita. Sebab di antara sebab utama kenapa? Kita tak berkumpul sama kita, tak duduk sama kita, tak ada jemaah sama kita. Dia tu duduk rumah tu masing-masing. Akhirnya syaitan main. Hantau dak adik-beradik hang tu, hantau dak kawan hang tu. Satu ulama Hadramut, pelbagai madrasah di sana, macam-macam pondok di sana. Tapi mereka ada satu waktu, mereka akan berhimpun duduk semua ulama-ulama tu. Kata mereka, inilah cara kami menghilangkan hasad sama kami. Syaitan tak akan berjaya membisikkan hasad kalau kita berhimpun sama kita. Rahmat Allah sama kita. Nabi sebut dalam hadis, rahmat Allah bersama dengan jamaah. Siapa duduk dalam jamaah, akan ada rahmat Allah. Siapa duduk dalam jamaah, dia tak akan disesatkan oleh syaitan. Sampai Nabi kata, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu itu dalam jamaah. Kita kena grup kebaikan, grup ibadat, grup dakwah, grup Allah SWT. Buat apa-apa yang Allah ridha, ada grup. Takkanlah 5 orang ke, 10 orang ke, sama adik-beradik ke, sama kawan-kawan, ada grup. Jemaah ni tak semesti kita kena 1000 orang, tak. 3-4 orang cukup dah tu jemaah dah tu. Duduk, buat kebaikan, cari hidayah Allah SWT, ilmu dan sebagainya. Jadi, ulama Hadramut ni duduk sama dia. Kalau duduk sesama itu menyebabkan hilang hasad sama kita. Contoh kita ni duduk rasa lain macam dekat madrasah satu lagi contoh. Apa kita nak buat? So syaitan gagal perancangan dia. Nak bagi kita hasad. Kat sana pun dia bisik sama kak. Kita hantar dalam madrasah tu. Lepas tu duk buat lebih tu. Lepas tu orang baru tu. Baru balik mengaji lah, buat lebih-lebih. Hang ustaz lama dah dakwah sini. Tengok orang bukan peduli hang pun. Tengok ustaz tu baru balik, tengok orang ramai dah. Dia mula bagi hasad. Akhirnya dia mula bila dia ikut syaitan, dia mula lah. Dia kata kita ni nak ngaji pada orang yang lama di sini. Bukan orang baru-baru ni balik kita tak tahu. Dia mula. Dia buat keh-keh macam tu. Allah SWT Muhammad. Jadi untuk menghancurkan hasad-hasad yang ada, yang diwujudkan oleh iblis, syaitan, apa kita nak buat? Start motor, start kereta, pi kat ustaz yang hasad kita tu. Pi bagi salam, ziarah, tanya khabar. Allah SWT tanya apa dia perlukan, kita nak perlu khidmat kat dia. Macam tu akan hilangkan hasad hati dia. Akan hilangkan hasad hati kita. Hilang hasad. Tak payah buat tengok. Dia jumpa
Selesai hati kita. Boleh jumpa? Selesai hati kita. Pentingnya bertemu, berjumpa, berziarah, tanya khabar sesama kita, menghilangkan hasad. Tengok adik-beradik lain bergaduh, hasad. Kawan-kawan bergaduh, hasad. Sama pondok, sama ustaz-ustaz bergaduh, hasad. Kenapa tak duduk sekali? Ni hasad kan ni? Ni hasad kan ni? Syaitan sesatkan kita bila kita tak duduk bersama. Tak ada jamaah dan tak ada pertemuan. Hati-hati ya. Tapi kalau zaman macam ni tak boleh bertemu compound lah apa semua, tak apalah, kita buat setakat yang mampu lah. Doakan, jaga hati kita, istighfar kalau ada hasad. Macam tu lah. Okay. Sikit lagi. Hadis yang ke-15. Akhlak Nabi SAW pada banyak senyum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Harith bin Juz'in radhiyallahu anhu yaqulu ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah SAW. Daripada Sayyidina Abdullah bin Harith, kata dia, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah. Ni akhlak Nabi, orang paling banyak senyum. Nabi adalah orang paling banyak senyum. Allah SWT Muhammad. Dan Allah SWT Muhammad, kata ulama, banyak senyum itu menunjukkan kelembutan hati seseorang. Orang kalau banyak senyum ni maksudnya boleh jumpa orang lah. Tapi kalau duduk atas motor seorang duduk senyum tu, itu gila kan tu. Tak payahlah senyum. Duduk seorang senyum. Dia gila tu. Maksudnya jumpa orang banyak senyum. Bertemu dengan orang banyak senyum. Itu tanda orang tu lembut hati. Hati dia lembut. Para awliya salihin yang mereka terlembut hati, kebiasaan mereka itu suka senyum. Walaupun mereka banyak menanggung musibah, menanggung kadang-kadang ujian, menanggung masalah, tetapi tidak pernah kita melihat para awliya ini mereka tunjukkan masalah di depan kita. Yang mereka tunjuk adalah senyum, kemesraan, akhlak, kelembutan. Orang yang lembut hati dia akan banyak senyum. Itu kata ulama. Bahkan banyak senyum ni adalah akhlak sesama kita. Adapun sedih, itu bukan akhlak sama kita. Jangan duk jumpa orang buat muka sedih. Hang siapa ni? Aku ni sakit lah ni. Hang siapa ni? Masalah aku banyak. Hang siapa ni? Bini aku masalah. Ya, memang ada masalah tu semua. Kita semua masing-masing hadapi. Tapi jumpa orang jangan kita tunjuk sedih, tapi tunjuk kita gembira. Senyum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini akhlak Nabi SAW. Kita tahu dalam macam tu tak boleh cerita masalah. Bukan tak boleh cerita masalah. Lepas tu cerita masalah. Tahu ya, aku nak kongsi hang sikit, aku ada masalah ni. Hantar saya je lah. Tapi yang penting jumpa, gembirakan dulu orang. Mesra dengan orang dulu. Bukan semuanya masalah. Macam tu Allah SWT. Ada orang kita jumpa dia mesti problem dia ni. Tak bagus. Contoh, duduk dengan dia, aku kemarin pergi hospital, darah tinggi naik pula. Aku kemarin ni, makan ubat. Dia cerita dia. Aku kemarin ni pergi, esok kita jumpa dia, sama juga cerita tak sama. Kita selesa dengan dia, tak selesa. Apa dia ni? Tiap hari sakit, masalah, tu ini. Senyum pun tak, apa semua. Dia buat tekanan, stres. Kita pun stres. Tapi, orang yang kita jumpa dia senyum, apa khabar kamu, sihat ke, macam mana, ni kita akan seronok. Dia gembirakan kita. Lepas tu dia cerita masalah, silakan. Okay, jadi, Nabi SAW, orang yang paling banyak senyum, kata Sayyidina Abdullah bin Haris. Akhlak sesama kita banyak senyum, gembirakan orang. Tapi akhlak kita dengan Allah, kita banyak pula sedih. Banyak sedih, hancur hati, menangis, itu dengan Allah. Dengan orang, banyak senyum. Senyum. Allah SWT. Okay, dengan orang kita gembirakan. Tapi kalau waktu time kita dengan Allah, zikir, kita solat dan sebagainya, kita kena macam mana? Kena banyak sedih, banyak hancur hati, banyak Allah rasa hina, macam tu. Dan banyak kita mengadukan masalah kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu. Itu akhlak Nabi SAW. Bahkan kata Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala, mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, aku ni sejak aku masuk Islam, tidaklah aku ini melihat Rasulullah dan Rasulullah melihat aku melainkan dia senyum. Senyum saya Nabi SAW. Walaupun Nabi banyak masalah. Dalam satu riwayat kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah banyak senyum, banyak melawak dengan keluarganya di rumah. Allah SWT. Tetapi bila masuk waktu solat, seolah Nabi tak kenal kami ni siapa. Serius. Terus menuju solat. Nabi ini kata Sayyidina Aisyah, Nabi Allah SWT Muhammad banyak senyum, banyak ketawa, tetapi dua perkara saya
yang menyebabkan Nabi terus tak ketawa. 2 time. Time pertama turun wahyu. Dia bila turun wahyu, Nabi akan sesuatu berat. Ini amanah daripada Allah SWT. Bahkan bukan setakat Nabi akan berubah wajah, akan serius bila turun wahyu. Bahkan Nabi itu sendiri merasakan beratnya wahyu tu. Satu hari Nabi SAW tengah naik unta. Naik unta, turun wahyu. Unta tu terduduk. Kerana beratnya diri Nabi. Nabi merasakan berat dan memang berat pun wahyu tu. Duduk unta, tak mampu dah bangun. Satu hari Nabi SAW tidur di atas paha Sayyidina Aisyah. Rehatlah. Turun wahyu. Kata Sayyidina Aisyah, waktu tu aku merasakan kepala Nabi itu sangat berat sehingga macam nak mematahkan aku punya paha. Kan setakat wahyu tu berat, bahkan diri tu Nabi macam berat semua wahyu. Kata Sayyidina Aisyah, satu hari di zaman, di waktu yang sangat dingin, yang sangat sejuk di bumi Madinah, turun wahyu pada Nabi. Waktu yang sangat sejuk tu tiba-tiba aku tengok peluh di dahi Nabi SAW. Peluh badan Nabi SAW. Peluh maksudnya apa? Berat. Sejuk tapi boleh peluh. Itu Nabi SAW. Nabi bila turun wahyu, Nabi tak senyum, kata Sayyidina Aisyah. Serius. Itu amanah daripada langit. Amanah yang berat. Quran. Yang kedua, bila Nabi khutbah tak senyum. Khutbah Nabi tak ada senyum. Serius. Seperti mana seorang panglima perang memberi arahan kepada askar dia. Tinggi suara Nabi, kata para ashabah. Bahkan merah mata Nabi. Dalam satu hadis, merah mata Nabi waktu khutbah. Ittaqullah. Macam tu. Serius Nabi SAW. Sebab itu khutbah ni perlu angkat sikit suara. Kalau kita mampulah. Bagi orang yang tak mampu, tak perlulah. Biasa saja. Okey ya. Dia elok lah angkat suara waktu pun tengah hari orang ngantuk semua. Ni dia buat slow, dia tak sesuai lah. Allah SWT. Tajuk pula, pakailah topi keledar, lagi teruk, lagi mengantuk. Pakai tali pinggang apa semua. Bagus yang tu, tapi bukan untuk khutbah. Peringat untuk khutbah, dia taqwa, dia lebih pada akhirat, lebih pada takut pada Allah, lebih pada hati nak bawa pada Allah SWT. InsyaAllah esok kita akan masuk yang ke-16, akhlak Rasulullah memuliakan sahabat. Cerita ni menarik lah. Cerita tentang seorang sahabat main majlis Nabi, majlis penuh, rumah Nabi penuh. Lepas tu dia pergi duduk di luar, dekat pintu sana. Dan rumah Nabi tu bersih, dia punya lantai tu. Luar tu kotak. Nabi buat apa bila Nabi tengok, oh dia tak boleh masuk, dah penuh rumah aku. Apa Nabi buat? Nabi buka jubah Nabi SAW. Allah SWT. Nabi lipat, Nabi baling. Nabi kata, nah, ambil duduk atas jubah aku. Jangan duduk atas tempat yang kotak. Meraihkan tetamu, muliakan sahabat. Sahabat tu ambil baju Nabi SAW, dia cium, dia tak duduk. Ini baju yang mulia. Itu akhlak ni kita akan tengok esok, insyaAllah. Akhlak as-sahabah dengan Nabi, dan akhlak Nabi ketika mana hadir tetamu di rumah dia. Banyak lagi hadis tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam hadin wa ala sunnah. Fatihah. Jawid latif ha. Ada apa? Bismillah, ada tajaan. Alhamdulillah. Yang pertama dia Bakis sekeluarga, Allahumma salli ala Muhammad, Bakis keluarga dari Kuala Lumpur. Doakan anak kandang saya Muhammad Imtiaz limpahkan taufik hidayah mendapat mengenal Allah dan Rasul, serta saya dan keluarga saya sihat tubuh badan untuk menjalankan taat kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Semoga Allah kabulkan hajat, memudahkan. Senyap Latifah bin Latifah Rabi Penang, doakan semoga dikumpulkan bersama golongan apa ni, Mahdiyin, golongan Mahdiyin, dan dimasukkan ke syurga Firdaus tanpa hisab. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah, yang saleh, yang alim, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan syurga tanpa hisab. Senyap Azizah sekeluarga Keramat Selangor, doakan untuk arwah kedua ibu. Amin. Semoga Allah luaskan kubur mereka, tinggikan darjat mereka. Allah jadikan kubur mereka sebaik-baik tempat kebahagiaan kepada mereka. Senyap Siti Aisyah daripada Changlun, Kedah. Semua doakan semoga saya mendapat rahmat, ridha Allah, mendapat petunjuk dan hidayah, dimakbulkan segala hajat dan doa yang baik. Amin. Semoga Allah kabulkan apa yang terbaik. Senyap hamba Allah bila Kelang, doakan untuk kebahagiaan dunia akhirat untuk umat Islam. Amin. Semoga Allah beri sebaik-baik anugerah pada semua umat Islam. Khususnya hamba Allah daripada Kahang Johor, Allah Muhammad Kahang Johor, mohon doakan kami sekeluarga dan umat Islam. Allah kekalkan nikmat iman hingga hujung nyawa.
jauhkan siksa kubur dan neraka. Amin. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua umat Islam. Allah beri istiqamah iman sehingga kita bertemu dengan Allah SWT. Semoga Allah murahkan rezeki semua pendengar kita, dan semoga Allah jadikan mereka orang yang menolong dakwah Nabi, menolong agama Nabi, menolong Nabi SAW, menolong majlis-majlis yang menyebarkan hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu Nabi SAW. Semoga mereka mendapat syafaat Nabi, kedudukan yang khusus, yang dekat dengan Nabi SAW, pandangan Nabi SAW, ridha Nabi SAW dan ridha Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi.